kita naknya hak yang disebutkan dalam Al-Quran takdinya nurun takdinya ialah hidayah Quran, nur hidayah takni itu ya hati yang ajrad, hati yang suci bersih seperti pelita. Dan seperti pelita yang bercahaya. Tu. Jadi pelita yang bercahaya saat ini orang panggil kata hati ni dia berhajat kepada madad. Bukan madad supaya ada modok berdoa nodok. Dah buat Syiah kata madad ya Husain. Dah bahasa dengar tu dah. Madad nak tolong apa ni tolongku ya Husain, tolongku madad ya Ali. Dah. Madad ya Muhammad minta pertolongan daripada orang mati dah. Dah tu tak boleh. Nah, jadi hati orang yang seperti siraj, seperti pelita saat ini dia perlu kepada gapo? Kepada hubungan yang sentiasa, hubungan sokmo. Nah, dengan amal, dengan beramal dengan hukum agama. Tu hukum agama saat ni orang panggil kata seolah-olah kata minyak zaitun dan api cahaya dia saat ni. Minyak zaitun dia ada power maksud dia. Ada power. Dan kekuatan minyak zaitun saat ni boleh menaikkan cahaya. Dan boleh menaikkan cahaya. Sebab tu hati orang mukmin saat ni apabila dia beramal dengan amalan yang taat kepada Allah SWT, dia terlebih bercahaya lagi, kuat lagi iman dia ni. Maksud dia situ. Tu. Jadi hak kita naknya hati itulah. Hati orang panggil kata hati yang mula-mula sekarang ni hati al-ajrad. Hati yang mana seperti siraj. Lepas tu hati yang mana al-musaffah ni, hati yang ada iman dan ada nifak ni, ada munafik ni. Hal ni dia berhajat kepada usaha yang bergana-gana untuk nak cucikan iman dia saat ni. Untuk nak cabutkan nifak dalam hati dia tu saat ni. Untuk nak ulang apa? Nak cabut dan nak cuci. Kalau kita belah perut ikan agak nanti nak cuci kokek kotor-kotor dan darah butuh-butuh celah tulang ni gapo gini nak cuci hadu nak hidup baik habis. Hak ni pun seperti juga hati manusia. Lagu mak dia kena usaha lebih banyak lagi untuk dia mencucikan perkara itu. Usaha saat ni tu kadang-kadang orang tu dia rasa nak usaha, tapi usaha saat ni tu pasti kena balik dia dengan niat. Niat kata aku nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu dia kena niat istimrar, semua berpanjang. Jangan aku nak usaha seminggu, tak jaya seminggu aku tak usah. Hak tu lah ada guna. Dah semua orang isap okok lah. Orang nak terak seminggu. Kalau berjaya, orang nak berhenti dia. Kalau tak berjaya, tak berhenti. Yalah dah. Enggak tak saya berhenti. Itu maksud dia. Jadi, kita nak apa? Orang iman kita ni ada lagi hidup rasa diri dia tu lemah dan berdosa saat ni dia berhajat kepada taubat kepada Allah SWT. Taubat dia tu kena balik dengan niat yang ikhlas, pada nak berkekalan, nak buat sokmo. Barulah dia tu jadi orang bersih sampai ke naik hati al-ajrad, hati yang bercahaya. Tidak, kalau begitu tak ada, tak sampai situ. Tu. Jadi supaya apa? Liyasila bisahibi ilal qalbil awal. Nak jadi naik kepada hati yang nomor satu saat ini, hati al-ajrad saat ini. Kadang-kadang ia berhajat kepada bomo. Untuk nak fubat nyakit dia saat ini. Nyakit dia apa? Nyakit marah dia tu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bomo dia? Buat guru, buat ustaz ke, bomo dia dengan Quran ke, bomo dia dengan mengaji ke, tu bomo dia. Ni tak apa lah tak kena ngaji tak apa. Tu. Awak nak pergi taubat dengan sendiri gitu ya. Dia jadi hidup sore duk gapo ini tu. Panggil tu ada semangat. Dia semangat manusia orang naik saat ni tu dia kena ada guru. Guru gapo? Guru dia nak orang yang soleh. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Baru dia ada semangat. Semangat taat kepada Allah SWT tadi.
Kita ada semangat juga nak taubat kepada Allah Taala, tapi sayang kita saat ini, guru kita saat ini, tak ada sifat tu. Maka kita duduk rubah situ, tak boleh nak pergi. Jadi kita nak boleh kita bertaubat rasa kita kena dicari orang yang gapo duduk dalam halaqah Quran, orang yang belajar Quran, orang yang suka ngaji ilmu, barulah kita tu boleh hidup sekali. Boleh naik hati yang bersih saat ni dia. Tu bomo dia ni sebagai hubat dia. Lepas tu tak ada hubat. Hubat hak paling sifat sekali ni, hak sembuh tak kena guna hubat lain dah Quran. Ya Quran. Siapa zauq dengan Quran, sedap dengan Quran, lazat hidup dengan Quran, seterik dah dia. Orang lazat dengan Quran ni sehari pun dia tak boleh tinggal Quran. Dia nak baca juga walaupun sepipi ataupun 5 ayat. Ataupun sikit daripada Al-Quran. Sebab tu kita kena wilazat duduk situ. Habis-habis dia tak ada, dia tak nak maya panjang sikit hari ni, kau tak ada nak baca Quran lepas pada ni. Semaya panjang tu, dia nak niat nak baca Quran. Alhamdulillah dah. Nak panjang sikit saya ingat. Tu. Itulah nak ayat kata kita berhajat kepada apa ni? Amal dengan Al-Quranul Karim dan syariah Allah SWT yang betul, yang sahih, supaya kita jadi naik pada hati yang ajrat, hati yang suci, yang bersih. Jadi hati yang mana mangkus, hati yang mangkus atau hati balik, wal qalb al-aghlaf, dan hati yang berbaluk seandainya, fahadhani intaha amruhuma. Maka dua hati ni telah habis cara hidayah mereka. Orang kafir nak boleh hidayah mereka saat ni tu, tu kena cara yang khas. Orang panggil kata intaha amruhuma, mana tidak ada jalan dah untuk bagi mereka, walam ya'ud minhuma khair au fihima amal. Tengok dia kata sini, dan tidak ada harapan daripada hati mereka ni kedua saat ni kebaikan, dan tidak ada harapan untuk nak betul mereka sama sekali. Kita nak pergi lagi mana ni? Hati orang munafik dan hati orang kafir. Orang kafir, hati orang kafir dan hati orang munafik ni hak payah sekali nak ubah. Bahkan tidak ada harapan nak boleh betul. Sebab tu orang munafik lah paling bahaya sekali. Kita tengok dia tu semaya masjid taat kepada Allah Taala, tapi kita tahu kata dia munafik, kita jauh dulu lagi daripada dia. Terutamanya orang munafik yang zahirnya, nampak zahir munafik ni, kuat tagih dadah. Kuat tagih dadah saat ni, dia akan berubah jadi munafik. Diri dia saat ni. Dengan sebab apa? Dia kena tipu orang. Dia kena nipu semata-mata. Dia kena tipu diri dia kerana dia nak benda dia. Dan dia tipu orang lain tu kerana dia nak boleh perkara dia. Jadi, akhirnya jadi lekat di hati dia yang sifat nifaq, sifat bohong saat itu, jadi membawa dia tu jadi munafik. Apabila jadi munafik tu jadi khalisan, jadi cuci untuk dia. Ini paling bahaya sekali. Lepas tu kita kena ajarlah dia, royak dia, tapi orang panggil kata payah sekali orang lagu ni tu nak boleh hidayah. Boleh hidayah. Kalau dia boleh tinggal, dia boleh hidayah. Kalau dia tak boleh tinggal, usaha mujahadah diri dia. Kalau dia mujahadah sampai mati dengan sebab dosa dia atau saat itu, tidak mengapa lagi. Tu tak masuk dalam bunuh diri lagi. Bahkan kalau dia mati dengan keadaan dia tu tagih lagu tu saat ni, dengan tidak bertaubat kepada Allah Taala, dia masuk dalam bunuh diri. Dan ini hukum ulama, bunuh diri. Tu sebab tu setengah orang alim-alim kita semaya dulu dah tahu kata dia ni mati dengan aseptik. Maya apa orang bunuh diri. Bila meraih lah semaya. Tu siapa secara tu lah. Tu. Lepas tu, innahu ma lam yakun fil qalbi syai'un min nuril fitrah fa innal insana yakad yakunu may'usan minhu. Orang yang tidak ada cahaya fitrah dalam hati. Cahaya fitrah apa?
cahaya fitrah iman, cahaya fitrah Islam saat ni, kalau tidak ada dalam diri dia pada asal lagi ni, dia tu sebagai mai'usan, mana tahu tidak ada harapan daripadanya untuk dia tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak sampai pekak tu payah sekali. Bukan mustahil. Bukan mustahil nak sampai situ tu. Banyak orang kita duk dakwah orang lain masuk Islam. Dakwah orang Kristian masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, ataupun orang tidak beragama. Orang tak ada agama tu lebih mudah daripada hak lain lagi dalam dakwah. Kerana mereka duduk di atas fitrah hati mereka lagi. Tak ada satu paut dengan isi benda lain lagi. Bagi kita pergi dakwah mudah masuk Islam. Mungkin tak kenal gapo dak kenapa buat kayu ni sebagai tu tengok gini tu aku gini pokok semua gapo pokok semua. Tapi orang Kristian kok Yahudi hak ni buat yang penuh dalam ni Islam ni seteru kita. Tu teruklah. Begitu juga orang munafik. Orang munafik saat ni ia hidup kerana maslahat. Kerana diri dia seorang je. Kerana diri dia seorang je. Kalau dia tepik bini dia pun dia tinggal, anak dia pun dia tahu. Orang munafik. Kerana dia hidup untuk diri dia je. Dia takut berlaku ke bini, dia takut ke anak dia takut orang munafik. Kerana dia duduk dalam keadaan bohong. Bahawa dia duduk dengan kita, dia semaya. Bahawa dia duduk jauh dan kita, dia tak semaya. Itu munafik. Dia sekali dengan orang Islam, dia semaya. Bahawa dia duduk dengan orang kafir, dia semua orang kafir. Itu cara hidup orang munafik. Ini orang munafik sungguh. Lepas tu ada orang deraka. Orang deraka saat ni, hak yang kedua saat ni, hati yang bertepik, berdinding tu. Tu yang kedua tu, dia ada munafik tapi ada iman. Dia semaya, dia buat belaka tapi adalah nifak dalam diri dia tu. Untuk diri dia sikit sebanyak saat ni tu dia ada. Sifat bohong lah, sifat nipu lah, sifat gapo tu dia ada. Tu dia panggil kita munafik campur dengan iman. Campur dengan iman. Lepas tu Allah SWT buh pahala dia dalam pahala. Jahat dia tu buh dalam jahat. Dalam tulisan dia tu malaikat Raqib Atid tulis tu. Tu. Jadi fa innal insana yakun wa liqawli hadha ghaiban fa inna alaina an nad'u. Tengok dah. Hak saya duk ayat sana tu, ayat kata orang munafik, orang hati terbaluk dengan terbukuh dah. Ataupun hati yang mana tak ada harapan dah. Orang hati yang balik saat ni tu. Benar Allah SWT sebut di mana mereka ni tidak ada harapan. Mereka tu nak kembali kepada Allah SWT, nak boleh hidayah nur Al-Quran. Tapi benar tu kita tahu tak? Kita tengok orang seorang tu, kita nak kata dia munafik, itu kenal tak? Kenal tak? Kata dia ni hati dia balik, kenal tak? Kita tak kenal. Kita tak tahu. Kerana benar gaib. Apabila dia ada dalam benar gaib, maka wajib di atas kita, kita kena dakwah dia. Kena nasihat dia. Kena royak dia. Orang kafir, kita tak tahu secara mana hati dia dengan fitrah Allah SWT. Maka kita wajib kena sapa Islam kepada dia. Kalau dia ada sakut lagi dengan fitrah, dia masuk Islam. Orang yang ada dalam neraka, sebab kita royak saat ni tu, kita dakwahkan dia. Kalau dia ada asal kecil dia jadi tarikah, kau ngaji gapo ini, boleh ada Allah SWT kembali dia tu kepada Islam. Kalau tak ada tempat kita lah. Tu. Sebab itulah yang kata di sini ni, kerana perkara itu tu perkara yang gaib, maka wajib di atas kita kena dakwah dia. Dan kita kena seru kata dakwah kita ni boleh gapo memberi hidayah kepada dia, jalan hidayah kepada dia. Tu. Jadi kita tak tahulah perangai dia, perangai orang seorang itu secara mana. Tinggi secara mana nifak dia saat ni tu. Soalnya orang panggil kata kita tu hanya turut apa yang Allah SWT suruh kita sabar. Jadi waktu kita kadang-kadang kita kena orang seorang. Dan kita kena orang seorang. Tapi jangan duk tuduh dia lah.
Kita tak usah duk berlafaz tuduh buruk lah terhadap dia saat ni nya, kerana kita tak tahu benda hak gaib dalam diri dia saat ni nya, yang Allah SWT cedek untuk dia. Hanya untuk kita tu untuk sapa kepada dia saja dan nasihat kepada dia.